Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Miss Sharifah dan rakan-rakan semua. Di dalam pembentangan ini, kami dari kumpulan 4 akan membincangkan topik CTO yang menarik, iaitu NGO dan tanggungjawab sosial di Malaysia. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada 6 orang, iaitu Adlina Izian, Aida Zulaika Batrisha, Amira Zahida, Nur Ishmah, Nurul Khalidah dan yang terakhir, Nur Aisyah Farhana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Eva. Hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang NGO dan tanggungjawab sosial di Malaysia. Tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR bermaksud tanggungjawab seseorang kepada masyarakat sekelilingnya. Manakala NGO iaitu Non-Governmental Organisation ialah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh pihak swasta. CSR kini menjadi isu dan topik penting dalam agenda pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, hari ini kami akan merungkaikan lagi tentang NGO dan tanggungjawab sosial di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Khalidah akan membentangkan bahagian contoh pelaksanaan tanggungjawab sosial oleh NGO di Malaysia. Bahagian ini akan turut dibentangkan oleh Nur Aisyah Farhana. Diskriminasi dan stereotip terhadap wanita masih lagi wujud pada masa kini. Pencapaian mereka sering dipandang rendah oleh masyarakat dalam pendidikan tinggi, pekerjaan dan politik. Oleh itu, terdapat beberapa NGO ditubuhkan untuk membantu wanita. Sebagai contoh, Purple Lily merupakan NGO yang berpangkalan di Kuching dan tujuan utama mereka adalah untuk membantu golongan wanita yang berpotensi untuk berkemahiran tinggi tetapi tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk mengembangkan bakat yang mereka sedia ada. Selain itu, program literasi kewangan turut diadakan untuk membantu wanita tentang kemahiran kewangan seperti pembelanjaan, simpanan dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan skim penipuan. Selain itu, G4G Malaysia merupakan sebahagian daripada projek Girls for Girls Global di mana NGO ini memperkasakan wanita dengan keberanian, visi dan kemahiran untuk menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat. Pelbagai sokongan dalam bentuk latihan kemahiran telah dijalankan seperti pengucapan awam, kemahiran perundingan, etika dalam kepimpinan dan komunikasi. Tanggungjawab terhadap alam sekitar merupakan salah satu tanggungjawab sosial yang umum diketahui. Setiap syarikat diberi kepercayaan untuk menjaga alam sekitar dengan mengamalkan konsep mesra alam ketika menjalankan operasi syarikat. Terdapat beberapa NGO yang ditubuhkan untuk menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa telah melaksanakan Jom Pantau Hutan Kita atau dikenali sebagai Forest Watch untuk mengukuhkan pengawasan hutan di Semenanjung Malaysia dan menarik minat masyarakat untuk melibatkan diri dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dalam pengurusan hutan negara. Selain itu, Sahabat Alam Malaysia merupakan pertubuhan NGO yang memastikan bahawa pembangunan dan pengurusan sumber asli kukuh dan maju seiring dengan perubahan teknologi dan berpandukan prinsip keadilan alam sekitar. Mereka percaya bahawa perlindungan sumber asli hanya boleh berjaya jika wujudnya kesaksamaan dalam masyarakat, hak orang asli, petani, nelayan dan masyarakat tempatan. Nama saya Nur Aisyah Farhana binti Ahmad Sapri, nombor matriks 2021190207. Sambungan kepada contoh pelaksanaan tanggungjawab sosial di Malaysia ialah dari segi kesihatan. Di Malaysia terdapat beberapa NGO yang aktif dalam menjalankan aktiviti ini, termasuklah inisiatif Salam. Pada era pandemik yang lalu, kerajaan telah mewajibkan penduduk di Malaysia untuk sentiasa memakai topeng pelitup muka dan sentiasa menggunakan sanitizers untuk mengelakkan virus COVID-19 yang disebabkan melalui sentuhan. Akan tetapi, disebabkan tidak semua rakyat Malaysia mampu dari segi keuangan, pihak inisiatif Seram telah mengambil langkah dengan mengagihkan kit kebersihan dan telah berjaya menghulurkan sebanyak 2,454 liter sanitizer serta 412,000 topeng muka. Contoh yang terakhir adalah dari sudut hak asasi manusia seperti makanan dan pelajaran. Antara pihak yang aktif, salah satunya ialah Dapur Sup Pertiwi. Skop kerja mereka adalah mengagihkan makanan sebanyak 4 kali seminggu kepada gelandangan di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Selain daripada itu, mereka juga turut memberi sokongan kepada individu yang menginginkan kebebasan daripada kemiskinan, antaranya dengan mengajar kepada orang yang buta huruf dan mengajar kemahiran baru kepada ibu-ibu tunggal di kawasan yang terpencil. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menerangkan strategi yang diambil oleh NGO untuk meningkatkan penlibatan atau menarik minat rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amira Zahida dan saya akan membentangkan strategi yang boleh diambil oleh NGO untuk meningkatkan penglibatan atau menarik minat rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab sosial.
Pertama sekali, NGO perlu memperbanyak aktiviti tanggungjawab sosial korporat atau singkatannya CSR. Seperti sedia maklum, kebanyakan NGO bersifat kebajikan dan tidak mementingkan keuntungan. Namun, hanya sebilangan rakyat Malaysia sahaja yang sedar tentang kewujudan NGO ini disebabkan kekangan untuk melakukan aktiviti CSR di pelbagai tempat. CSR merupakan isu yang penting dalam menggerakkan NGO. Lantaran itu, NGO perlu memperbanyak aktiviti CSR supaya rakyat Malaysia tertarik untuk melibatkan diri mereka bersama. Menurut Dr. Norma Mansur, aktiviti NGO tidak hanya dilaksanakan secara bersendirian, ianya juga boleh dilaksanakan melalui kolaborasi dan perkongsian dengan organisasi penderma dan atau NGO lain. Oleh itu, antara contoh aktiviti CSR yang boleh dilakukan oleh badan NGO adalah dengan meluangkan masa di rumah orang-orang tua, iaitu dengan melakukan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Hal ini dapat membuka peluang kepada badan NGO untuk mempromosikan badan mereka dan menarik minat rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Tuntasnya, dengan memperbanyak aktiviti CSR, ianya dapat membuka mata rakyat Malaysia bahawa masih ramai lagi orang yang kurang berkemampuan yang memerlukan khidmat bantuan, terutamanya dari orang-orang yang masih kuat bertenaga. Strategi seterusnya ialah memperhebat pengaruh media. Keberadaan sesebuah NGO di mata orang awam banyak bergantung kepada kekuatan media mereka. Hal ini kerana kuasa media bukan sahaja mempengaruhi gerak kerja, malah turut mempengaruhi sesebuah NGO itu. Oleh itu, pengaruh media harus diperhebat dan dikuasai oleh mana-mana pertubuhan kerana ianya akan memudahkan kerja-kerja pengurusan persepsi terhadap sesebuah pertubuhan itu sendiri. Sebagai contoh, sesebuah NGO sukarelawan Muslim Volunteer Malaysia (MVM) dan Malaysia Lifeline for Syria (MLLFS) mempunyai aspek yang kuat terhadap media. Kedua-dua NGO ini dilihat bersifat telus dengan masyarakat dan mempunyai banyak pengisian yang positif untuk dikongsi di media sosial. Mereka juga sangat pandai memberi maklum balas tentang apa jua isu yang berlaku di negara ini. Maka dengan adanya pengaruh media, tanggungjawab sosial dapat disebarkan kerana adanya kuasa like, follow dan share yang menjadi kuasa pengaruh baru dunia alam cyber. Nama saya Nur Ishmah dan saya akan teruskan dengan strategi yang ketiga iaitu meletakkan khidmat masyarakat dalam silibus pelajaran institusi pengajian tinggi IPT. Majoriti IPT di Malaysia telah menerapkan silibus CSR dalam rangka akademik mereka. Ini wajar berlaku untuk membolehkan memupuk kesedaran awam terhadap semangat kesukarelawanan seperti pembersihan sungai kepada pelbagai lapisan masyarakat. Selain daripada itu, boleh juga diadakan sebagai kelab kokurikulum. Sebagai contoh, UTM mempunyai kelab volunteer untuk melaksanakan aktiviti CSR untuk mata jam kredit kokurikulum. Ini sejajar dengan lonjakan satu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 iaitu mampu untuk melahirkan mahasiswa yang bertanggungjawab terhadap masalah sosial yang wujud dalam masyarakat agar dapat diselesaikan dengan baik. Seterusnya ialah dengan pemilihan saluran komunikasi yang efektif. Ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk terlibat dengan program yang diadakan oleh mana-mana syarikat, terutamanya yang berkenaan dengan demografik sesebuah individu seperti di dalam kawasan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Setiap manusia mempunyai kemahuan yang berbeza, platform komunikasi kegemaran yang juga berbeza. Antara komponen yang terlibat dalam pemilihan saluran komunikasi ini ialah saluran yang digunakan, bertujuan kepada kumpulan yang mana dan kesan atas maklumat yang disampaikan. Kesan daripada ini, kita akan dapat menarik minat masyarakat dengan lebih efektif atas pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Akhir sekali, kerajaan bolehlah menetapkan satu tarikh khas untuk pelaksanaan aktiviti CSR. Hal ini kerana sebahagian besar rakyat Malaysia kebanyakannya sibuk dengan kerja masing-masing sehinggakan alpa tentang kepentingan tanggungjawab sosial terutamanya dalam golongan muda. Sebenarnya bukan rakyat Malaysia yang tidak ingin melakukan CSR, tetapi mereka tidak berkesempatan untuk melakukan CSR. Jadi, dengan kewujudan tarikh khas ini, ia akan dapat menjadi pengenalan kepada rakyat Malaysia yang belum pernah melakukan CSR. Dan pasti mereka akan jatuh cinta untuk melakukan CSR kerana akan dapat menambahkan kesedaran mereka untuk mencintakan alam sekitar. Pelaksanaan tanggungjawab korporat sosial memberikan kesan dan impak sama ada secara langsung atau secara tidak langsung kepada individu, masyarakat dan organisasi yang terlibat. Justru, terdapat beberapa kesan pelaksanaan tanggungjawab sosial di Malaysia. Kualiti hidup atau quality of life merupakan jangka waktu deskriptif yang merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sihat dan keupayaan mereka untuk berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan. Pada zaman di mana teknologi dan internet berkembang pesat seiring dengan kemajuan, bantuan kemudahan seperti komputer dan telefon bimbit dapat mewujudkan peluang bagi individu dan masyarakat untuk meneruskan pembelajaran. Oleh kerana peralatan ini mempunyai kos yang tinggi, terdapat ramai individu yang tidak dapat meneruskan pembelajaran kerana tidak mampu untuk membelinya. Secara langsung, bantuan ini dapat melahirkan masyarakat dan negara yang berpendidikan dan merangsang pembangunan negara melalui infrastruktur yang disediakan oleh pihak kerajaan.
Hal ini dikatakan demikian apabila peratusan pelajar meningkat, ia dapat menggalakkan penubuhan institusi pengajian tinggi dan sektor-sektor lain. Pembangunan negara akan berkembang dengan pesat setanding dengan negara lain, mewujudkan negara yang maju dan menambah baik kualiti kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, pembangunan negara melalui infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam tahap kesamaan manusia. Hal ini timbul dengan kewujudan peluang pekerjaan terhadap individu. Pembangunan infrastruktur membuka peluang kepada individu yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus menurunkan kadar peratusan penganggur di Malaysia. Hal sedemikian, pelaburan bagi membangunkan infrastruktur akan menjadikan asas untuk pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Bukan itu sahaja, pelaksanaan tanggungjawab sosial dapat memupuk nilai bekerjasama dalam kalangan masyarakat. Ia dapat dipupuk melalui penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan yang diadakan seperti gotong royong atau perjumpaan bulanan komuniti. Di samping itu, pelaksanaan CSR juga memberi impak dan manfaat kepada institusi dan pekerja-pekerja yang terlibat. Nilai-nilai moral seperti tolong-menolong, bertimbang rasa, prihatin dan bersatu padu dapat diterapkan dalam diri pekerja. Pekerja akan lebih mengambil berat terhadap orang sekeliling dan ketenteraman di tempat kerja dapat dijaga. Nilai-nilai moral yang telah mereka peroleh sewaktu melaksanakan tanggungjawab sosial dapat dipraktikkan terhadap masyarakat lain. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetitif, perbincangan mengenai pelaksanaan CSR menjadi debat kerana masyarakat berpendapat bahawa organisasi mempunyai obligasi dalam membantu mementeras masalah sosial yang semakin meruncing dan berleluasa di Malaysia. Hal ini kerana pelaksanaan CSR bukan sahaja mendatangkan kesan positif terhadap masyarakat, bahkan terhadap organisasi NGO oleh kerana mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan. Justru, mereka akan mendapat manfaat dan akan dikenali oleh semua lapisan masyarakat. Jelaslah bahawa pelaksanaan CSR oleh sektor korporat bukan sahaja mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, malah ianya mampu untuk memastikan kemandirian dan kelangsungan hidup sebuah institusi korporat untuk jangka masa yang lebih panjang. Walaupun pelaksanaan CSR secara umumnya tidak dapat meningkatkan atau memberikan kadar keuntungan kepada mana-mana organisasi NGO, namun secara tidak langsung ia turut menyumbang kepada perkembangan sesebuah syarikat. Hal ini dapat dibuktikan apabila sesebuah organisasi menerima respons yang positif daripada pengguna terhadap pengimplementasian CSR yang dijalankan. Contohnya, Bank Islam Berhad mengadakan inisiatif dengan menyelitkan ceramah mengenai kepentingan perbankan Islam melalui pelaksanaan suatu program CSR khusus kepada anak-anak yatim. Hal ini telah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perbankan Islam di samping dapat memperkenalkan produk BBNB kepada masyarakat yang terlibat dengan program tersebut. Keupayaan untuk mengenal pasti peluang adalah satu proses yang melibatkan pencarian, penciptaan dan juga penggunaan peluang untuk menyediakan perkhidmatan ataupun produk yang kompetitif demi membawa perubahan yang baik kepada kualiti hidup dalam masyarakat. Dalam persekitaran persaingan hari ini, peluang harus dicipta dan bukan hanya menunggu peluang itu datang secara bergolek. Secara relatifnya, pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO boleh memberikan impak yang positif kepada sesebuah komuniti bersasar seperti golongan muda yang terdiri daripada pelajar universiti dan juga warga belia. Hal ini demikian kerana masyarakat muda hari ini merupakan tulang belakang kepada pembangunan kerana kebijaksanaan dan juga keupayaan mereka akan menyumbang kepada kerealisasian aspirasi terhadap sesuatu bangsa dan juga negara. Bukan itu sahaja, pendekatan ini malah turut membantu mereka yang memerlukan untuk meningkatkan kualiti kehidupan, terutamanya golongan marhin dan juga penganggur yang kesempitan di arus ekonomi yang tidak stabil demi kelangsungan hidup. Seterusnya, penyertaan dalam pertubuhan NGO ini boleh menjadi batu loncatan kepada seseorang untuk menimba ilmu baru dalam kehidupan mereka. Bukan itu sahaja, inisiatif tersebut sedikit sebanyak dapat memberi nilai tambah serta memperlengkapi individu yang terlibat dengan kemahiran yang diperlukan bagi membina daya tahan sebelum mereka melangkah ke alam dewasa ataupun pekerjaan yang penuh dengan cabaran. Kesan terakhir adalah kewujudan inovasi sosial sebagai inisiatif penyelesaian yang inovatif kepada masalah dan juga cabaran dalam mencipta kekayaan ekonomi dan juga nilai sosial. Seiring dengan sokongan terhadap wawasan kemakmuran bersama iaitu WKB 2030, inovasi sosial juga merupakan satu kaedah yang boleh mengurangkan kos serta meningkatkan produktiviti pada masa yang sama. Sekaligus ia juga boleh memberikan impak yang lebih positif kepada program pembangunan komuniti yang dijalankan untuk membantu masyarakat. Terdapat banyak kesan positif yang diperolehi melalui pengimplementasian inovasi sosial, terutama dalam penawaran perkhidmatan dan juga produk. Misalnya, NGO telah membangunkan water-fed gravity ataupun produk gravity sopan air yang membekalkan air bersih kepada masyarakat luar bandar pada sebahagian kecil daripada kos kaedah bekalan air tradisional. Pendekatan ini telah berjaya memberikan bekalan air bersih kepada penduduk pedalaman dengan kos yang lebih rendah berbanding pendekatan pembekalan air secara konvensional yang melibatkan kos yang lebih tinggi.
Bukan itu sahaja, pendekatan inovasi sosial juga telah memberikan perkhidmatan kesihatan kepada golongan yang memerlukan dengan kos yang cukup rendah berbanding perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan oleh klinik-klinik swasta. Misalnya, pesakit hanya dikenakan dengan bayaran perkhidmatan yang sangat minimum iaitu sebanyak RM5 di klinik-klinik wakaf yang diruskan oleh NGO. Seterusnya, inovasi sosial yang dijalankan oleh NGO juga menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan keperluan kediaman dan perumahan mampu milik. Hal ini dapat dilihat apabila NGO telah bekerjasama dengan syarikat swasta bagi menyediakan rumah kediaman mampu milik yang berkualiti untuk ditawarkan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Sehubungan itu, pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat oleh NGO bukan sahaja boleh memberikan kesan yang positif kepada sesebuah organisasi, malahan juga kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Misalnya, organisasi yang menerapkan konsep CSR dapat mengukuhkan ingin masyarakat seterusnya dapat menarik dan mengekalkan pekerja yang berkualiti. Secara tidak langsung, organisasi dapat meningkatkan nilai sesuatu jenama dan mengukuhkan kedudukannya dalam industri pada jangka masa yang panjang. Dari perspektif alam sekitar pula, amalan CSR dapat mengurangkan pencemaran dan kemudaratan kepada bumi. Akhir sekali, pelaksanaan CSR dapat mengurangkan kemiskinan negara dan meningkatkan potensi pembangunan negara secara holistik. Hal ini dapat dibuktikan apabila masyarakat saling bekerjasama untuk membantu satu sama lain demi menjaga kemaslahatan negara serta membentuk masyarakat yang harmoni.